Penumpang bas tu pandang Syam, semua terjerit-jerit, masing-masing larikan diri. Sudah, kenapa ni? Syam terus berdiri. Dia pandang kiri, kanan, tak ada apa-apa. Bila Syam pandang atas, betul-betul dekat atas kepala dia, Pontianak tadi tengah terapung atas dia. Syam terus berlari tak cukup tanah. Beg-beg dia tinggal dekat situ. Syam lari ke arah jalan raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi kisah seorang playboy alim yang bernama Syam, yang jadi mangsa balas dendam bekas kekasihnya sampai hidup Syam ni jadi tak keruan. Nak tahu apa yang jadi pada Syam? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak. Syam, seorang bekas pelajar sekolah agama. Dari umur 7 tahun sampailah 17 tahun, dia menuntut ilmu dekat sekolah agama tu. Masa tingkatan 5, Syam jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Ain, kawan sekelas dia. Cinta Syam berbalas, tapi hubungan mereka sangat terbatas, cuma boleh berbalas surat je. Kemudian mereka lanjutkan pelajaran ke kolej matrikulasi yang sama. Masa tu mereka dapat satu kebebasan yang tak pernah dapat sepanjang bersekolah agama dulu. Tapi Alhamdulillah, disebabkan mereka jaga imej sekolah agama tu, Syam tak pernah pegang tangan atau bergayut dengan Ain sampai tengah-tengah malam. Kalau nak jumpa, dekat library je. Makan sama-sama pun tak pernah. Perangai Syam mula berubah bila dia masuk IPTA. Syam dapat dekat Semenanjung, Ain pula sambung belajar dekat UMS, dan mereka berjanji untuk teruskan hubungan. Masa tahun pertama Syam masuk universiti, budak-budak sekolah agama memang jadi buruan. Biasalah, muka budak-budak sekolah agama ni memang muka-muka baik, macam ustaz. Orang kata ada nur lah. Jadi berbekalkan muka yang ala-ala ustaz ni, ramailah gadis yang minat dengan Syam ni. Syam mengaku dia ada teman wanita, tapi masih ada lagi yang nak dekat dia. Disebabkan seronok jadi pujaan masa tu, Syam pun kalah dengan godaan syaitan. Masuk tahun ketiga Syam dekat universiti, dia dah ada skandal bernama Ayu. Ayu tahu Syam dah ada Ain, tapi dia sanggup nak jadi nombor 2. Apa boleh buat? Tapi Syam tak puas lagi, jadi dia cari seorang lagi. Dapat pula, nama dia Dila. Dila ni lain sikit. Ain dengan Ayu masing-masing pakai tudung dan sopan, tapi Dila dah macam artis, rambut diwarnakan, pakaian pula sentiasa tak cukup kain. Syam tertarik pun sebab nafsu semata-mata. Muka pula cantik. Ramai juga lelaki yang cuba pikat si Dila ni, tapi Syam yang dapat. Namun Dila tak tahu kewujudan Ain dengan Ayu ni. Kawan-kawan Syam sampai nak menyampah dengan dia, dan ada juga bagi nasihat pada Syam ni, tapi godaan syaitan lagi kuat. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Syam silap langkah. Dila ni sentiasa jadi bualan dan perhatian lelaki-lelaki lain. Jadi bila ada yang nampak Syam berdating dengan Ayu, ada je lah kaki repot yang bagi tahu kat Dila. Memang ramai yang nak mereka berpisah masa tu. Akhirnya terjadi perang besar bila Dila curi telefon Syam, dan dari situ dia tahu kewujudan Ain dan Ayu. Dila terus telefon Ain minta penjelasan. Masa tu baru Ain tahu yang Syam dah menduakan dia. Maka bergaduhlah mereka bertiga. Ain minta putus. Syam dipaksa pilih salah seorang antara mereka. Akhirnya dia putuskan hubungan dengan semua gadis sekali, termasuk si Ayu. Senang cerita, tapi
Tapi Syam langsung tak ada rasa bersalah sebab dia boleh cari yang lain. Namun terasa kesal juga bila putus hubungan dengan Ain. Dah 5 tahun mereka bercinta. Ayu boleh terima dengan baik. Dila pula jadi pendendam. Dia selalu ugut dan tak akan lepaskan Syam. Macam tu je. Sebulan berlalu, Syam tak serik lagi. Dapat yang nombor 4 bernama Emma. Emma sama macam Dila dari segi penampilan. Kawan-kawan dah banyak kali nasihatkan Syam supaya jangan main-mainkan perempuan. Tapi Syam tak peduli dan rasa sangat hebat sebab boleh tundukkan seorang lagi. Setelah 2 bulan Syam bercinta dengan Emma, dalam diam-diam Dila jumpa Emma dan bongkarkan segalanya. Siap bawa Ayu sekali. Jadi bergaduhlah Syam dengan Emma. Dia tak dapat terima Syam yang baru sebulan single terus cari yang lain. Emma pun soal siasat kawan-kawan Syam. Terkantoi pula sebab Syam pernah cakap dekat kawan-kawan dia sebenarnya dia nak main-main je dengan Emma, tak serius pun. Akhirnya mereka putus. Syam ingatkan dendam Dila dah terbalas. Rupanya baru nak bermula. Masuk bulan pertama semester 6. Dah lebih 3 bulan Syam single. Dia ingat nak rehat kejap dari kaum hawa ni, nak fokus belajar dan berbaik-baik semula dengan kawan-kawan yang dia tak hiraukan dari dulu lagi. Alhamdulillah, akhirnya Syam berjaya perbaiki hubungan dan kawan-kawan tak sisihkan Syam lagi. Maka Syam pun jalani kehidupan seperti biasa. Bulan kedua semester 6. Satu hari tu Syam pergi kuliah macam biasa. Kuliah petang. Mula pukul 5, habis pukul 6.30. Lebih kurang pukul 6 suku petang, Syam perasan sesuatu. Dia ternampak seekor ular hitam besar betis, panjang, tengah elok berlingkar dekat kaki pensyarah yang tengah mengajar dekat depan. Tapi yang peliknya, semua orang buat tak tahu je. Pensyarah tu pun macam tak ada perasaan, teruskan mengajar macam biasa. Disebabkan semua orang buat tak tahu, Syam ingatkan ular tu binatang peliharaan pensyarah tu. Syam tanya kawan sebelah, bawa ular macam tu orang tak takut ke? Kawan Syam terpinga-pinga. Banyak kali dia tanya Syam, Mana ular mana? Dan banyak kali jugalah Syam tunjuk dekat kaki pensyarah tu. Sampai pensyarah tu mula perasan dan tanya kalau Syam ada soalan apa-apa. Syam diam je. Masa balik, Syam tanya semua kawan-kawan dia tentang ular dekat kaki pensyarah tu, tapi mereka semua cakap tak nampak. Mula-mula Syam tak percaya sebab dia ingat kawan-kawan dia saja nak main-mainkan dia. Tapi bila mereka siap bersumpah bagai kata memang tak nampak, Syam dah mula rasa lain macam. 2-3 hari kemudian, malam tu Syam tengah lepak dalam bilik kawan dia. Mereka duduk hostel. Tiba-tiba Syam rasa nak terkencing. Dia pergi tandas. Bila nak sampai dekat tandas, sekali lagi Syam nampak ular. Elok je berlingkar dekat depan pintu tandas sambil angkat kepala pandang Syam. Syam terus lari balik ke bilik semula dan panggil kawan-kawan dia. Bila mereka pergi tengok ramai-ramai, ular tu dah tak ada. Ular ni memang sama macam yang Syam nampak masa dekat kuliah hari tu. Akhirnya Syam laporkan dekat warden. Esoknya pagi-pagi ada pekerja cari ular tu tapi tak jumpa. Sejak hari tu, hidup Syam dah tak keruan. Asyik teringat ular je. Syam jadi risau dan takut. Pernah sekali tu Syam terkejut bila nampak batang kayu dekat tepi jalan sebab dia ingatkan ular. Seminggu kemudian, dekat kafeteria waktu malam, lepas pukul 10, Syam ada buat perbincangan dengan grup projek dia. Masa tengah berbincang tu, Syam nampak balik ular tu lagi. Kali ni jauh dari dia. Ular berlengkar tak bergerak tapi kepalanya pandang Syam. Lepas tu Syam nampak ular tu mula bergerak laju. Makin lama makin dekat dan makin laju. Spontan Syam terus melompat dari kursi dan lari lintang pukang balik ke hostel. Syam lari masuk bilik kawan dia. Masuk je terus kunci pintu. Terpinga-pinga kawan Syam. Muka Syam masa tu betul-betul dah pucat. Lepas bertenang, Syam ceritakan apa yang jadi pada mereka. Mungkin sebab Syam asyik cerita pasal ular, kawan-kawan dia dah mula percaya dan nasihatkan Syam supaya jadi diri dia yang dulu balik. Jadi imam Buddha, banyakkan amalan. Sebab ular tu mungkin syaitan yang nak main-mainkan dia. Syam terima nasihat kawan-kawan dia tu. Mulai hari tu Syam dah jaga semula solat dia. Tapi hidup makin tak keruan. Gangguan makin menjadi-jadi pula. Ada waktu-waktu tertentu, masa tengah kuliah ke, dekat bilik ke, Syam akan terdengar bunyi desiran ular. Sayup-sayup je bunyinya tapi terdengar jelas dekat telinga. Syam mula jadi penakut. Sampaikan buku jatuh dari meja pun boleh buat dia terkejut sampai muka pucat. Kemuncaknya satu hari, masa Syam bersiap-siap nak pergi kuliah, dia baru lepas mandi nak pakai baju. Bila buka je almari baju, Syam nampak ada seekor ular hitam tengah berlengkar atas baju dia. Besar betul ular tu. Ular tu angkat kepala dengan pantas terus patuk muka Syam. Syam terus tumbang. Keadaan jadi gelap. Badan terasa sangat sejuk. Kemudian terasa badan bergerak-gerak.
Syam tak pasti apa yang dia buat. Tak dapat fikir. Tapi dia sedar. Syam tak tahu berapa lama dia terbaring sambil goyang-goyangkan badan atas lantai dan mata memang tak nampak apa-apa. Sampailah Syam dengar suara kawan sebilik dia baru balik kuliah. Tak jelas apa yang kawan tu jerit-jeritkan. Telinga Syam berdesing je. Lepas tu Syam dengar suara ramai orang dan terasa diri diangkat. Tapi badan masih terasa bergoyang-goyang lagi. Kemudian Syam terasa diletakkan dalam kereta. Dalam 10 minit dia diangkat keluar pula. Terdengar bacaan ayat-ayat Quran. Akhirnya penglihatan Syam beransur-ansur pulih. Rupanya kawan-kawan Syam hantar dia ke rumah seorang pensyarah yang pandai merawat. Nasib baik pensyarah tu ada dekat rumah masa tu. Kawan sebilik Syam pun ada. Dia pun buka cerita. Masa balik tu dia nampak Syam terlentang atas lantai dengan mata terbuntang. Tapi nampak mata putih je. Anak mata hitam naik ke atas. Sebab tu Syam tak nampak apa-apa masa tu. Kemudian dia kata Syam tengah buat gerakan macam ular. Terlengguk-lengguk badan macam ular berlengkar. Dia jadi takut. Terus panggil kawan-kawan lain dan hantar Syam ke sini. Lepas tu pensyarah suruh Syam pergi ke rumah kawan dia yang lagi pandai daripada dia. Malam tu juga kawan-kawan Syam setuju nak tolong dia. Mereka balik hostel, makan-makan, lepas tu gerak ke rumah kawan pensyarah tu. Perjalanan agak jauh. Sejam kemudian mereka sampai dekat rumah kawan pensyarah. Syam panggil Abang Wan je. Lepas dipersilakan masuk, Syam duduk berhadapan dengan Abang Wan. Kemudian Abang Wan mulakan rawatan dengan bacaan ruqyah. Lepas tu dia suruh Syam angkat kedua-dua tangan sambil tempik. Kalau ada jin sihir dalam badan budak ni, bergerak ke tangan kiri sekarang. Jatuhkan tangan kiri dia. Ayat tu diulang 3 kali. Tak ada tindak balas. Abang Wan sambung ruqyah semula. Dada Syam mula berdebar-debar. Lagi sekali Abang Wan cakap ayat yang sama. Kali ni sekali je Abang Wan cakap, Syam mula rasa ada pergerakan dalam badan. Macam ada ular bergerak-gerak bawah kulit. Mula dari kaki kiri, bergerak ke betis, peha, perut, dada, sampailah ke tangan kiri. Serta merta Syam rasa tangan kiri dia jadi teramat berat dan terjatuhlah tangan kiri Syam. Maka betul lah ada jin dalam badan Syam. Abang Wan sambung bacaan semula. Lepas tu dia tempik macam tadi juga. Kali ni disuruh jin tu bergerak ke lidah Syam. Abang Wan nak berdialog dengan jin tu. Syam rasa pergerakan dari tangan kiri ke mulut. Masa benda tu lalu dekat leher, Syam terasa perit sangat, macam nak termuntah. Kemudian Syam rasa lidah dia dikawal oleh jin tadi. Abang Wan pun tanya siapa tuan dia. Tapi jawapan yang keluar hanya bunyi tss, tss, bunyi ular. Macam-macam soalan Abang Syam tanya, tapi jawapan yang sama, bunyi tss, tss, bunyi ular tu. Akhirnya Abang Wan suruh jin tu keluar ikut mulut Syam. Dada Syam mula terasa sesak. Abang Wan hulurkan baldi. Syam terus muntah. Banyak betul Syam muntah masa tu. Muntah tu air warna kuning dengan 3 ketul darah beku. Lepas habis muntah, Syam terus pingsan. Bila sedar, Syam tengok semua orang tengah berbual. Abang Wan datang dekat dan bagi tahu jin tu dah tak ada dalam badan Syam. Syam dah boleh balik malam tu. Esoknya Syam tak pergi kelas, nak berehat. Malam tu Syam dapat SMS daripada Dila. Bodoh, kau keluarkan satu, aku boleh hantar lagi. Sah, memang Dila yang buat. Syam rasa nak marah, tapi bila fikir balik, memang salah dia sebab main-mainkan Dila. Akhirnya Syam hantar SMS minta maaf pada Dila, tapi tak ada balasan. 3 minggu kemudian, masa tu ada public holiday hari Isnin dengan Selasa. Syam buat keputusan nak balik kampung malam Jumaat. Masa ni Syam dah mula insaf dan anggap kejadian jin ular tu sebagai pengajaran bagi dia. Syam naik bas dekat terminal. Pukul 12 malam, bas mula bergerak. Perjalanan ambil masa 6 jam. Jadi dijangka sampai pukul 6 pagi. Syam suruh ayah jemput dia dalam pukul 6 pagi dekat sana nanti. Sejam lepas perjalanan, dalam bas tu Syam duduk belakang sekali. Masa dia tengah tengok pemandangan dekat luar, tiba-tiba Syam rasa tak sedap hati. Bila perhati betul-betul di sebalik pokok-pokok hutan yang ada dekat tepi lebuh raya tu, memang sah, ada benda putih terbang sama laju dengan bas tu. Tiba-tiba terdengar orang sebelah baca sesuatu. Dia pun perasan juga. Cepat-cepat Syam tutup langsir tingkap tu semula. Beberapa minit kemudian, tiba-tiba bas dibelok kuat ke sebelah kiri. Bergoyang bas tu. Penumpang semua terkejut. Nasib baik tak terbabas. Pemandu bas jerit dari depan, tak ada apa-apa, ada lubang tengah jalan, bertenang semua. Spontan Syam dengan orang sebelah terus pandang cermin belakang. Mana ada lubang? Kelibat perempuan baju putih dekat tengah jalan adalah. Perempuan itulah yang pemandu bas cuba elak tadi. Syam betul-betul panik dan rasakan semua ni berpunca dari dia. Syam berdoa supaya tak ada apa-apa yang berlaku. Syam tengok orang sebelah. Dia pun tengah terkumat kamit baca sesuatu. Pukul 3 pagi, keadaan tenang. Ada penumpang-penumpang yang dah lelap, tapi Syam tak dapat lelakkan mata. Tiba-tiba
ada seorang penumpang perempuan menjerit. Semua orang terkejut. Dia jerit, ada Pontianak, ada Pontianak. Pemandu berhentikan bas tepi jalan dan suruh semua penumpang bertenang. Yang Islam, pemandu bas suruh baca apa yang patut. Ada yang menangis. Bila keadaan dah tenang, pemandu pasang CD ayat-ayat Quran dan sambung perjalanan semula. Ada 2 orang penumpang lelaki duduk dekat pemandu sambil bersembang. Bas sampai terminal pukul 5 pagi. Awal sejam. Semua rasa lega bila dah sampai. Syam pun turun. Ada sejam lagi kena tunggu. Syam duduk dekat kerusi yang ada dekat situ. Penumpang yang lain ada yang ambil teksi, ada yang orang jemput. Akhirnya Syam seorang je yang tinggal dekat terminal tu. Risau juga Syam masa tu. Tak lama kemudian ada bas lain sampai, tapi tak ramai penumpang. Ada seorang makcik India ni turun dari bas berjalan ke arah Syam sambil tengok handphone dia. Bila dah dekat nak sampai kawasan tempat duduk Syam tu, makcik India tu pandang Syam. Syam pun senyum lah. Tapi makcik India tu buat muka terkejut. Dia terus berlari semula ke arah bas sambil terjerit, "Ayo!" Syam pelik. Penumpang-penumpang lain yang baru turun dari bas tadi semua pandang makcik India tu. Makcik India tu tunjuk-tunjuk ke arah Syam. Penumpang bas tu pandang Syam. Semua terjerit-jerit. Masing-masing larikan diri. Sudah. Kenapa ni? Syam terus berdiri. Dia pandang kiri, kanan. Tak ada apa-apa. Bila Syam pandang atas, betul-betul dekat atas kepala dia, Pontianak tadi tengah terapung atas dia. Syam terus berlari tak cukup tanah. Beg-beg dia tinggal dekat situ. Syam lari ke arah jalan raya. Dekat seberang jalan ada stesen minyak. Syam lari ke situ. Sampai stesen minyak, Syam berhenti. Lepas tu dia pandang depan, belakang, atas bawah. Tak ada apa-apa dah. Pekerja-pekerja stesen minyak tu pandang Syam semacam je. Syam terduduk atas jalan. Tak lama lepas tu Syam nampak kereta ayah dia. Cepat-cepat Syam tahan. Ayah tanya, kenapa duduk situ? Syam terus ajak ayah pergi tempat dia duduk tadi. Dah tak ada apa-apa. Lepas ambil beg, mereka terus balik ke rumah. Sampai rumah, lepas solat subuh dan sarapan, Syam ceritakan semuanya dekat mak ayah dia. Mak punyalah marah, habis kena membebel Syam pagi tu. Tak sangka anak dia playboy. Dah lah budak sekolah agama, tapi nak buat macam mana? Benda dah jadi. Syam bagi tahu mereka dia dah insaf. Lepas tu mereka suruh Syam rehat dulu. Syam masuk bilik, terus tidur. Syam bangun tidur lepas zuhur. Keluar dari bilik je, Syam tengok mak ayah duduk dekat ruang tamu dengan seorang saudara. Syam panggil Tok Lah je. Dia pandai mengubat. Bila Tok Lah nampak Syam, dia terus panggil Syam duduk depan dia. Dia nak scan dulu. Cara Tok Lah lebih kurang sama dengan Abang Wan. Lepas baca ruqyah, Tok Lah seru jin dalam badan Syam, suruh bercakap dengan dia. Tapi tak ada tindak balas. Tok Lah rasa benda tu dah lari masa dia sampai tadi. Buat masa ni, Tok Lah cuma pagar diri Syam, tapi Syam kena pagar diri sendiri juga dengan rajin buat amalan. Tok Lah kata dia nak tidur rumah Syam malam tu juga. Malam tu, Syam tak dapat tidur. Teruk betul dia rasa. Syam teringat balik apa yang dia dah buat selama ni. Main-mainkan perempuan. Syam rasa sangat-sangat menyesal. Mengiring ke kiri tak kena, mengiring ke kanan tak kena. Resah semacam je. Pukul 1 pagi, tiba-tiba Syam rasa ada orang berjalan atas katil dia. Syam terdiam dan pandang sekeliling. Tak ada apa-apa. Bila Syam mengiring ke kiri, terasa macam ada orang baring dekat belakang dia. Bulu roma habis meremang. Cepat-cepat Syam bangun, terus lari keluar bilik. Ketuk pintu bilik mak ayah. Bila mak buka bilik, mata dia terbeliak. Mak terus menjerit panggil ayah, "Abang!" Ayah terus bangun. Bila dia tengok Syam, ayah terus bertakbir, "Allahu Akbar!" Tahulah Syam ada benda dekat belakang dia. Syam memang tak berani nak pusing dah. Terdengar pula suara Tok Lah. Tiba-tiba terasa ada angin menderu dekat belakang, bergerak laju naik ke atas. Bila Syam pusing belakang, dia nampak Tok Lah tengah kejar benda tu. Benda tu terbang ke dapur. Ada lubang atas pintu dapur tu. Menyusup benda tu terbang ikut lubang tu. Tok Lah tak dapat buat apa-apa. Mereka berjaga sampai ke siang. Esoknya, pagi-pagi Syam kena mandi air limau. Lepas tu Tok Lah pagar satu rumah dan nasihatkan Syam jangan balik universiti dulu. Syam telefon pensyarah dan bagi tahu apa yang jadi dekat dia, tapi Syam tak sebut siapa punya anggara. Syam cuti kuliah seminggu. Tok Lah usaha ubatkan Syam. Lepas seminggu, Syam balik semula ke universiti. Dekat universiti, tak ada gangguan untuk beberapa minggu. Syam kuatkan diri dengan amalan-amalan zikir. Hidup tenang buat sementara. Sebulan sebelum final exam semester tu, Syam dengan kawan-kawan sibuk belajar. Hinggalah pada satu malam, masa Syam dengan kawan-kawan tengah ulang kaji, tiba-tiba Syam rasa blur. Sampai Syam tak faham apa yang dia tengah baca. Kawan-kawan dia cakap pun Syam tak faham, macam bahasa asing. Kepala jadi sakit. Kawan-kawan Syak, penyakit Syam datang balik ni. Mereka suruh Syam baring, tapi Syam tetap tak faham apa yang mereka cakap. Kemudian Syam pandang muka sorang-sorang kawan dia. Ada 4 orang masa tu. Syam langsung tak kenal. Lepas tu perlahan muka mereka jadi hitam sampai tak nampak langsung. Mata, hidung, mulut semua tak nampak. Syam terkejut dan terus menjerit macam orang gila. Kawan
Kawan-kawan Syam yang dah tak bermuka tu datang dekat dia pula. Syam terus bangun nak lari, tapi badan terasa berat sangat. Lutut terasa longgar. Syam terpaksa merangkak ke pintu dan menjerit-jerit sekuat hati. Tiba-tiba pintu bilik dibuka. Penghuni-penghuni hostel yang lain masuk nak tengok apa yang berlaku, tapi mereka pun sama, muka hitam. Syam jadi terlampau takut dan terus menangis. Persekitaran mula jadi gelap. Kawan-kawan Syam dah jadi makhluk lain, badan penuh bulu. Salah satu makhluk tu datang dekat dan simbah Syam dengan air. Air tu masuk mata. Syam pejam mata. Pedih. Terdengar sayup-sayup suara bagi tahu dia, jangan buka mata dulu, jangan buka. Sikit-sikit Syam mula faham apa yang kawan-kawan dia cakap. Syam terus pejamkan mata dan terasa ada orang hembus ke muka. Lepas tu baru Syam disuruh buka mata. Perlahan-lahan Syam buka. Semuanya kembali normal semula. Bila Syam dah tenang, kawan-kawan dia suruh tidur bilik mereka je. Senang kalau jadi apa-apa. Hari-hari seterusnya Syam diganggu dengan lebih teruk lagi. Masa tengah belajar, terasa macam ada orang dekat belakang. Bila toleh, tak ada sesiapa. Kadang-kadang masa tengah belajar tu, kerusi Syam digoyangkan dengan kuat. Bila Syam bangun, benda tu berhenti. Kelibat tak payah cakap lah. Asal berdiri depan cermin je, mesti ada kelibat lalu lalang dekat belakang Syam. Syam makin tertekan, susah nak tidur. Sebab bila Syam baru terlelap beberapa minit atas katil, benda tu akan main kaki. Usik-usik, main jari kaki. Kalau Syam buat tak layan, kaki terasa berat, macam orang duduk atas kaki dia. Akhirnya Syam tak tidur, berjaga sampai ke pagi. Tu pun terpaksa lepak bilik kawan-kawan, baru tenang. Bila dah pagi, baru Syam tidur kejap. Hidup jadi porak-peranda. Kawan-kawan report dekat mak Syam. Akhirnya mak jemput Syam dari universiti, bawa balik rumah. Bila sampai dekat rumah, Tok Lah dah tunggu. Mak menangis-nangis merayu dekat Tok Lah. Entah apa yang dirayu pun tak tahulah. Ayah pun sama, minta tolong dari Tok Lah. Lama Tok Lah pandang Syam yang dah tak terurus tu, kusut masai. Syam memang dah tak yakin dia boleh jawab exam macam ni. Lepas tu Tok Lah minta tempoh sehari. Dia nak fikir dulu. Syam pun tak tahu apa yang mak ayah minta dari Tok Lah. Esoknya waktu pagi, Tok Lah datang. Dia setuju dengan permintaan mak ayah. Barulah Syam tahu apa yang mak ayah minta. Mereka minta balas balik. Tok Lah kata dia akan gunakan kaedah bakar bata selama 3 hari 3 malam. Syam terdiam, risau dan takut. Betul ke nak buat macam ni? 3 hari kemudian, pagi-pagi lagi, Dila dah telefon Syam. Tapi bukan Dila yang cakap, mak dia. Mak Dila menangis-nangis cakap nak jumpa Syam. Syam setuju dan bagi alamat rumah dia. Malam tu, mak ayah Dila datang rumah Syam, tapi Dila tak ada. Mereka menangis-nangis sambil mengaku salah atas perbuatan anak mereka sihirkan Syam tu. Sampai peluk Syam suruh dia maafkan Dila. Tapi mak Syam pula yang mengamuk malam tu. Bising satu rumah. Nasib baik ayah dapat kawal keadaan. Tak lama kemudian, suasana jadi senyap. Mak sampai hilang suara, penat. Mak ayah Dila dah kering air mata. Ayah suruh Syam buat keputusan, terserah pada Syam. Akhirnya Syam maafkan Dila, tapi dengan syarat jangan hantar lagi. Syam pun mengaku kesalahan dia dan Dila pun dah balas dengan buat Syam menderita berbulan-bulan. Jadi adil lah. Mak ayah Dila setuju dan bersumpah mereka tak akan bagi Dila buat lagi. Mak ayah Dila ada beritahu anak mereka mengaku ada hantar 3 jenis jin kacau Syam, iaitu ular, Pontianak dan makhluk berbulu hitam tu. Akhirnya gangguan pun berhenti. Syam dapat jawab exam dengan tenang dan kejadian tu cukup menginsafkan Syam. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita pisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.